warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anik Husaini bin Muhammad Sobri. Pada hari ini kumpulan kami akan berkongsikan sedikit sebanyak tentang bab 1 bagi etika dan peradaban, iaitu pengenalan kepada etika dan peradaban. Sinopsis bagi etika dan peradaban yang kita tahu, etika dan peradaban penting dalam sesebuah masyarakat. Namun, tahap penghayatannya berbeza dan dipengaruhi oleh perkembangan sejarah, struktur sosial, biografi masyarakat berkenaan. Penghayatan etika dan peradaban di Malaysia boleh dihuraikan dan difahami mengikut acuan Malaysia berdasarkan susun masa evolusi sejarahnya, iaitu prakolonial, di zaman sebelum datangnya penjajah kolonial, dan di zaman penjajah, dan pasca kolonial di zaman selepas perginya penjajah. Sifat dan kefahaman mengenai etika berciri moden diperkenalkan dan dilaksanakan semasa era kolonial Eropah. Sebelum pada era prakolonial dalam wilayah alam Melayu, konsep adab dan adat, iaitu adat istiadat dan adat resam, merupakan sebahagian daripada bentuk etika ketika itu, telah wujud untuk mendukung sistem nilai pemerintahan masyarakat tradisional serta peradaban. Gabungan kedua-dua bentuk etika tradisional dan moden tersebut telah tergarap pada era pasca kolonial yang pula tersulam dalam acuan Malaysia. Penekanan kepada penghayatan mengundang kita mengupas secara terfokus terhadap idea, proses dan praktis etika dan peradaban dalam masyarakat Malaysia dulu dan sekarang. Pertama sekali saya akan membincangkan pengenalan bagi etika dan peradaban. Pertama sekali, definisi bagi etika dan peradaban. Etika adalah sifat atau perilaku yang merangkumi setiap lapisan umur, bangsa, etnik, agama dan negara. Seorang yang tidak beretika dalam menjalani kehidupan secara tidak langsung akan membuatkan hidupnya lebih tenteram dan tenang. Kematangan sikap yang ada pada seseorang individu juga memberi kesan positif kepada orang yang berada di sekelilingnya. Etika adalah satu pegangan yang melibatkan nilai dan moral di dalam diri seseorang ataupun kumpulan. Etika merupakan satu panduan bagaimana sesebuah tata cara menguruskan sesuatu urusan atau bidang. Pegangan suatu etika yang kukuh di dalam diri seorang menjadikan seseorang itu dihormati. Dalam bahasa Inggeris, istilah peradaban dan etika dikaitkan dengan perkataan civilization yang juga merujuk kepada perkataan tamadun. Perkataan civilize bolehlah dikatakan sebagai daripada kehidupan primitif atau barbarian kepada kehidupan yang mempunyai kehalusan akal budi dan kesopanan. Secara umumnya, peradaban bermaksud sistem dan tahap perkembangan sosial suatu bangsa, kemajuan sosial dan kebudayaan suatu bangsa. Dan peradaban ini penting. Jadi, apakah objektif yang perlu kita capai apabila mengambil khusus etika dan peradaban? Objektifnya ialah membina kerangka pemikiran dan analisis penghayatan etika dan peradaban, memperkukuhkan semangat kesepaduan dan keharmonian dalam kalangan masyarakat Malaysia, mengatasi perbezaan etnik dan budaya, dan yang terakhir, membina masyarakat yang bermoral, berbudaya dan beretika yang dapat menjamin keamanan dan kemakmuran negara serta membina identiti kebangsaan. Terdapat beberapa konsep di bawah kelas etika dan peradaban. Salah satu daripadanya ialah adab. Perkataan adab itu berasal daripada bahasa Arab yang bererti kesopanan, tingkah laku baik, kehalusan budi bahasa dan tata susila. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, adab bermaksud tingkah laku yang baik serta tutur kata yang halus, budi bahasa, budi pekerti yang halus serta cara seseorang berkelakuan dalam situasi tertentu. Contohnya, tidak meninggikan suara apabila berkata-kata dengan ibu bapa. Bercakap kasar dan tidak berbudi bahasa adalah satu tindakan yang menunjukkan seseorang itu tidak beradab dalam kehidupannya. Contoh yang paling mudah ialah apabila seseorang itu meninggikan suara kepada ibu bapa mereka atau mereka yang lebih tua, akan dianggap
sebagai orang yang tidak beradab. Kurang adab bermaksud tidak tahu adab dan kurang sopan. Pemahaman adab ini haruslah bermula dari rumah mengikut acuan yang diajar oleh ibu bapa. Oleh itu, adab berkembang daripada individu kepada keluarga, komuniti dan seterusnya kepada kelompok yang lebih besar dalam tingkat kehidupannya. Kita haruslah beradab supaya dapat meningkatkan peradaban sistem dan tahap perkembangan sosial suatu bangsa, kemajuan sosial dan kebudayaan suatu bangsa. Yang kedua ialah adat resam. Adat resam ialah adat yang menjadi kebiasaan kepada sesuatu kaum. Ia membawa maksud kepada adab, tertib, tata cara dan sistem peraturan sebagai satu kebiasaan dalam setiap kelompok etnik dalam masyarakat, termasuk masyarakat Malaysia yang mempunyai berbilang kaum dan agama. Setiap kaum di Malaysia, sama ada Melayu, Cina, India, Sing, Siam dan Bumi Putera Sabah dan Sarawak, masing-masing mempunyai adat resam yang berlainan. Adat resam juga dikenali sebagai tradisi adalah undang-undang atau hak yang tidak bertulis dalam sebuah masyarakat yang diamalkan secara turun-temurun sejak sekian lama dan diwarisi oleh nenek moyang. Ia adalah sesuatu yang ramai orang lakukan dan telah dilakukan untuk jangka masa yang lama. Biasanya datang dari sebuah negara budaya. Seterusnya, adat istiadat. Istiadat adalah cara atau peraturan sejak turun-temurun oleh sesuatu etnik yang diterima sebagai adat. Dan dari Kamus Pelajar edisi kedua, berbagai-bagai adat yang diikut di Malaysia. Di Malaysia, adat istiadat adalah sesuatu yang sangat penting dan mesti diikuti dengan tertib, tegas dan betul. Ia banyak digunakan pada upacara rasmi dan majlis-majlis rasmi yang memerlukan pelbagai protokol yang ketat dan mesti dipatuhi seperti upacara atau majlis-majlis rasmi raja, adat perkahwinan, adat makan atau jamuan, adat kematian dan lain-lain lagi. Berbagai-bagai adat peraturan yang dituruti. Adat istiadat telah menjadi satu kebiasaan dan kemestian dalam menyempurnakan sesuatu majlis atau upacara supaya ianya berakhir dengan sempurna dan tertib. Setiap bangsa haruslah menghormati dan menjaga dengan baik adat istiadat yang ada di Malaysia supaya ianya tidak luput ditelan zaman dan akan kekal diwarisi zaman berzaman. Kemudian etika. Menurut Encyclopedia of Americana, istilah etika diambil daripada perkataan Inggeris iaitu ethics yang berasal daripada perkataannya Yunani iaitu ethos yang bermaksud kebiasaan, adab, akhlak, kepribadian dan watak. Etika adalah sifat perilaku yang merangkumi setiap lapisan umur, bangsa, etnik, agama dan negara. Seorang yang beretika dalam menjalani kehidupan seharian secara tidak langsung akan membuatkan hidupnya lebih tenteram dan tenang. Kematangan sikap yang ada pada seorang individu juga memberi kesan positif kepada orang yang berada di sekelilingnya. Di dalam setiap pekerjaan, akan ada skop etika dalam melakukan tindakan bagi setiap perkara yang sudah ditetapkan mengikut jenis pekerjaan tersebut. Bagaimana pula dengan ethos? Menurut Kamus Dewan edisi keempat, ethos ialah sifat ciri sesuatu bangsa, budaya, era dan lain-lain. Pelukis Malaysia boleh menghasilkan karya yang benar-benar mencerminkan aspirasi, falsafah dan masyarakat dan negara kita. Ethos ialah perkataan bahasa Yunani yang bermaksud watak, yang digunakan untuk mempamerkan kepercayaan diri yang menjadi pedoman yang menggambarkan ciri satu masyarakat, bangsa atau ideologi. Dari segi sosiologi pula, ethos ialah usaha membangunkan bangsa berdasarkan latar individu, keluarga dan komuniti berbagai serta berbeza sejarah, etnik, bahasa, agama, budaya dan latar geografi, melebihi kesepakatan ciri asas negara atau bangsa. Ethos adalah istilah untuk menunjukkan ciri suatu bangsa. Di dalamnya terkandung identiti dan jati seseorang.
jati diri seseorang. Di Malaysia, konsep etos bangsa adalah konsep yang menjelaskan mengenai etos nasional bangsa Malaysia. Konsep ini telah diungkapkan secara jelas dalam ucapan Tun Dr. Mahathir Mohamad pada tahun 1992 untuk menunjukkan ciri-ciri bangsa Malaysia yang bersatu menjelang tahun 2020. Konsep ini berkaitan dengan keterikatan emosi kolektif nasional dan sejarah sosial yang dikongsi, menerima pasak dan pelantar integrasi dalam perlembagaan dan mendukung tadbir urus dan pembangunan yang menjamin kesepaduan, kestabilan dan kesejahteraan hidup rakyat. Yang terakhir ialah etiket. Etiket menurut Kamus Dewan edisi keempat adalah adat dan peraturan berkenaan kesopanan, terutamanya dalam kehidupan sosial atau dalam profesi tertentu. Menurut beberapa kamus bahasa dari Dewan Pustaka dan Fajar, etiket berasal dari perkataan etiket yang bermaksud peraturan-peraturan formal mengenai tingkah laku yang betul dan sopan dalam masyarakat atau dengan lebih mudah difahami budi bahasa. Etiket adalah bagaimana tindak tanduk seseorang apabila berada di khalayak di dalam suatu situasi. Contoh yang paling mudah untuk memahami situasi yang melibatkan etiket adalah seperti etiket di meja makan, etiket menghadiri majlis rasmi, etiket menaiki kenderaan awam, dan etiket membuat panggilan atau menerima panggilan yang belum dijajah oleh mana-mana kuasa barat dan belum dikenali sebagai Malaysia. Pada waktu ini, etika telah wujud dan diamalkan sebaiknya dalam kalangan masyarakat tradisional Melayu. Sebelum kedatangan kolonial, etika telah terjelma dalam tingkah laku serta kehidupan seharian, formal atau tidak formal. Disebut sebagai adat resan dan adat istiadat yang sudah lama terpasak dalam diri mereka. Sebelum kedatangan penjajah Eropah, orang Melayu telah mengamalkan adab sopan yang tinggi. Berjalan menundukkan sedikit tubuh badan apabila lalu di hadapan orang tua, menundukkan sedikit tubuh ketika berjabat tangan dengan orang lebih tua adalah di antara adab sopan yang telah diamalkan sejak sekian lama. Seterusnya, pada zaman kolonial. Zaman kolonial ialah zaman negara kita dijajah. Setelah munculnya zaman kolonial, telah berlakunya kecampuran budaya dan adab etika dalam kalangan masyarakat negara kita dengan kolonial barat, seperti cara berpakaian, percakapan, pentadbiran, ketuanan, cara makan, memberi tarbik hormat, cara berjabat, salam dan lain-lain. Kolonial barat telah membawa adab dan adab resam mereka yang dipanggil etika, etos dan etiket yang mereka hayati dalam kehidupan mereka dan mereka laksanakan dalam urusan pemerintahan mereka di tanah Melayu. Masyarakat kita semasa zaman pra-kolonial mempunyai hubungan langsung dengan pihak kolonial British, telah memerhati, menyulam dan mengadaptasi secara tidak langsung dalam kehidupan seharian. Dalam sistem pemerintahan, kita melaksanakan sepenuhnya acuan pemerintahan kolonial pada masa itu. Justru, bolehlah dikatakan kolonial barat telah berjaya menyerapkan budaya etika mereka dalam kehidupan masyarakat tempatan di negara kita pada waktu ketika itu, walaupun bukan semua yang menerimanya. Susul jalur masa yang terakhir ialah pasca kolonial. Zaman pasca kolonial merupakan era moden sehinggalah sekarang. Pada zaman moden ini, masyarakat telah menerima dan mengekalkan variasi percampuran etika dan peradaban tradisional dalam kehidupan seharian. Ia merangkumi etika, etos, etiket, adab, adat resam dan adat istiadat. Masyarakat telah menerima kepelbagaian variasi etika ini sama ada secara langsung atau menerusi teknologi maklumat, IT. Nilai etika bercampur bau ini wujud dalam persekitaran formal dan tidak formal. Mari kita bincang tentang sejarah, himpunan peristiwa dan pengalaman lalu yang saling berkait
melibatkan individu, keluarga, komuniti dalam masyarakat. Meneliti sejarah ialah dengan melihat kembali asal-usul seorang itu di negara ini. Adakah ia merupakan penduduk asal atau ia berlaku kerana sebahagian dari proses migrasi dalam wilayah alam Melayu atau migrasi dari peradaban Cina, India, Arab, Eropah dan sebagainya. Bagaimanakah negara ini dibentuk menjadi sesebuah negara? Seterusnya, struktur sosial. Struktur sosial dari segi bahasa ialah sistem sosial, manakala dari segi sosiologi adalah hubungan yang dibina dan terjalin dalam sesebuah masyarakat yang berfungsi untuk menggerakkan dinamika masyarakat. Struktur sosial tradisional diperintah oleh raja, pembesar dan para bangsawan, manakala rakyat jelata dan hamba merupakan golongan yang diperintah. Struktur sosial yang diamalkan kini adalah struktur sosial moden yang amat berbeza daripada struktur sosial tradisional. Dari segi individu, aspek ini boleh diambil untuk membentuk jati diri masyarakat yang lebih baik. Sebagai contoh, seseorang yang berasal daripada keluarga yang serba kekurangan dari segi kewangan, maka dia mampu mengubah struktur sosial dalam keluarganya. Hal ini boleh dilakukan apabila dia mampu berusaha menambah pendapatan dan mencari sumber kewangan yang bersih dan halal bagi mengubah nasib sesebuah keluarga itu. Yang terakhir, biografi. Dari segi bahasa ialah riwayat atau kisah hidup seseorang. Dari segi sosiologi, biografi adalah fenomena struktur sosial dan proses sejarah yang mencorakkan pengalaman individu, keluarga dan komuniti dan masyarakat. Ia dipengaruhi beberapa faktor seperti struktur sosial dan proses sejarah. Pemahaman mengenai bagaimana biografi terbentuk oleh sejarah dan sistem sosial di negara kita. Selamat sejahtera doktor dan kawan-kawan sekali. Nama saya ialah Adityan Analogi Gaudaman. Nombor menteri saya ialah RK23069. Hari ini saya nak membentangkan tentang pengayatan etika dan peradaban mengikut peringkat individu, keluarga, komuniti dan masyarakat, lokal dan global. Mula-mula, saya nak anda semua memahami tentang etika individu. Etika individu bermaksud kawalan kepada tindakan seseorang apabila berurusan dengan pihak lain sama ada individu, masyarakat, haiwan, alam sekitar atau hubungannya dengan Tuhan. Ia dikategorikan sebagai falsafah atau gaya pemikiran yang dipegang oleh seseorang individu mengenai kepercayaannya terhadap prinsip-prinsip moral seperti prinsip betul atau salah dalam dunia sebenar. Etika individu ini amat penting sebagai panduan hidup manusia demi mencapai matlamat masing-masing dan menjadi asas yang utama kepada pembentukan etika sekelompok individu yang dipanggil masyarakat. Dalam konteks individu, sesuatu tindakan diselaraskan di antara kepentingan diri dan kepentingan umum. Antara faktor yang mempengaruhi sikap seseorang individu ialah pengaruh keluarga, pengaruh rakan, keadaan, nilai peribadi, dan prinsip moral serta pengalaman hidup. Setiap individu perlu menekankan amalan positif dalam kehidupan harian dengan cara meningkatkan kemahiran diri, menyumbang peningkatan kualiti hidup, berusaha mengatasi kelemahan diri, dan memupuk sikap kreatif. Antara amalan positif ialah menyempurnakan tugas dan amanah, ikhlas menjalankan tanggungjawab, bekerja sama, dan saling hormat menghormati, tertib dan baik budi bicara, sedia berbakti, bersederhana dalam kelakuan, bersyukur dan menghargai kebaikan, dan bersih dari bersifat dengki. Antara amalan negatif ialah berpura-pura dalam tindakan mementingkan diri sendiri, membangkang tanpa cadangan positif, sombong, dan menunjuk-nunjuk, mengumpat, dan memfitnah rakan, mengampu untuk mendapat pujian, mungkir janji, menghina, dan merendahkan usaha orang lain serta pemarah, berdendam, dan asa dengki. Terdapat pelbagai peranan yang
diterapkan oleh setiap individu. Antara peranan tersebut ialah individu harus mengamalkan adab dan nilai etika dalam kehidupan seharian. Hal ini demikian kerana etika boleh dijadikan sebagai panduan hidup seseorang ketika berhadapan dengan orang lain. Etika dan adab memainkan peranan utama dalam membentuk akhlak mulia seseorang individu. Misalnya, menghormati orang lain, yaitu tidak berkata kasar, menerima pendapat dan kritikan dengan hati yang terbuka, serta sentiasa mengucapkan terima kasih kepada orang lain. Selain itu, individu perlu menghindarkan diri dari perkara yang tidak beretika. Salah satu cara untuk menghindarkan diri dari melakukan perkara tidak beretika adalah dengan memilih rakan yang baik serta tidak mudah terpengaruh dengan perkara-perkara yang tidak beretika. Ini kerana tidak akan seseorang pun yang dapat menghalang kita daripada melakukan perkara yang tidak baik, melainkan diri kita sendiri. Contoh perkara yang tidak beretika ialah melepak sehingga larut malam, vandalisme, berjudi, dan berbuat bising sehingga mengganggu orang lain. Keluarga, perbuatan dan percakapan ibu bapa mempengaruhi kehidupan anak-anak. Tanggungjawab ibu bapa ialah menunjukkan perkara yang beretika. Anak umpama kain putih, ibu bapa yang mencorakkan. Pengalaman hidup ibu bapa diajar kepada anak-anak untuk berfikir dan bertindak mengikut keadaan tertentu. Ibu bapa perlu tegas dan menghukum anak-anak apabila mereka melakukan kesalahan sebagai langkah mengajar dan memberi kesedaraan. Personaliti tingkah laku ibu bapa dan status sosioekonomi keluarga memainkan peranan dalam pembentukan etika. Nilai-nilai murni etika dan peradaban perlu dipupuk dalam kalangan keluarga. Penerapan etika dan peradaban perlu ditekan dalam keluarga. Antaranya penekanan kepada nilai menghormati kebaikan, membenci keburukan, sedia berbakti, mempunyai disiplin, memiliki amanah, dan sentiasa berdedikasi. Terdapat pelbagai amalan yang dipraktikkan oleh setiap ibu bapa. Antaranya, ibu bapa haruslah memberikan didikan agama kepada anak-anak. Misalnya, dalam agama Islam, ibu bapa hendaklah sentiasa membawa anak mereka pergi ke masjid sejak kecil lagi. Hal ini akan membuat diri mereka terbiasa untuk ke rumah Tuhan. Selain itu, ibu bapa juga haruslah mengantar anak mereka ke kelas agama agar tidak terjebak kancah yang penuh kemaksiatan. Selain itu, ibu bapa haruslah menjadi contoh yang baik kepada anak-anak mereka. Ibu bapa perlu menunjukkan nilai beretika seperti sentiasa menghormati orang lain tanpa mengira usia pada masa yang sama. Ibu bapa juga perlu sentiasa membantu orang lain yang dalam kesusahan. Di samping itu, ibu bapa perlu mengalahkan anak-anak menyertai aktiviti kemasyarakatan. Contohnya, aktiviti gotong royong di rumah orang tua. Dengan itu, anak-anak dapat mempelajari untuk menghormati orang semasa bergaul dan hidup dalam penuh rasa bersyukur. Oleh itu, ibu bapa perlu rajin mendorong anak-anak untuk turut serta dalam aktiviti kemasyarakatan. Sekarang, saya nak menerangkan maksud etika masyarakat. Etika masyarakat dirujuk sebagai panduan dan prinsip-prinsip moral yang dipersetujui dan diterima oleh sesebuah masyarakat dan penting untuk dipatuhi dan diamalkan oleh seseorang individu dalam sesebuah masyarakat. Etika dalam masyarakat memainkan peranan yang penting sebagai panduan dalam membentuk tingkah laku individu dalam masyarakat berkenan dalam masyarakat tempatan. Dialog antar budaya atau peradaban bertujuan untuk menjelaskan asas-asas kewujudan budaya yang mengambil bagian dalam pembinaan tamadun Malaysia. Dialog peradaban diperlukan sebagai wahana dasar tamadun agar boleh disepakati dan diayati. Kesinambungan tamadun Malaysia digunakan untuk memastikan
pembangunan dan kemajuan material tidak memingkirkan keperluan pembangunan insan. Faktor situasi mempengaruhi perwatakan atau tingkah laku individu dalam masyarakat. Seseorang yang mempunyai etika dan tingkah laku yang baik boleh bertindak bertentangan dengan kelakuan disebabkan oleh faktor situasi. Beberapa kualiti etika dan perharapan dalam kalangan masyarakat perlu dipatuhi, iaitu kejujuran, kesopanan, kesabaran, kemaafan, keadilan, kebenaran, dan etika. Ketegangan dalam sejarah peradaban manusia seperti membenarkan ramalan Samuel P. Huntington bahawa dunia akan menyaksikan perkembangan peradaban pada abad ke-21 dan akan menjadi penentu kepada masa depan politik dunia. Masyarakat perlu menerima pluraliti budaya dan agama, menghormati perbezaan pandangan, ialah mencemooh budaya dan agama lain, bersopan dan berbudi bahasa dalam berdialog, mengelakkan sinkretisme dalam agama, dan menekankan titik bersama sepunya dan universal. Sekarang saya ingin membentangkan pengayatan etika dan peradaban mengikut konteks masyarakat, negara, dan pasaran. Terdapat pelbagai peranan yang dilaksanakan oleh masyarakat untuk mengukuhkan etika. Antaranya, masyarakat hendaklah prihatin akan tingkah laku yang mencurigakan dalam kalangan generasi muda. Misalnya, jika sesebuah komuniti taman perumahan mendapati sekumpulan anak muda terlibat dengan aktiviti vandalisme, mereka hendaklah menasihati dan memberi teguran. Namun jika ianya tidak berhasil, komuniti ataupun masyarakat tersebut hendaklah membuat laporan kepada pihak yang bertanggungjawab. Sementara itu, pengayatan nilai murni yang mendalam dan ampuh dalam kalangan masyarakat bagi menerapkan dan memperkuatkan lagi nilai-nilai murni yang dipelajari masyarakat atau komuniti di persekitaran yang baik kepada generasi muda perlu menjadi contoh teladan yang baik kepada generasi muda hari ini. Hal ini dapat dilaksanakan dengan sentiasa mengamalkan perilaku yang baik dalam kehidupan harian agar dapat dicontohi oleh generasi muda. Sekarang saya nak menerangkan tentang etika dalam konteks negara. Etika dalam konteks negara ini didefinisikan sebagai sistem moral, peraturan, dan tingkah laku di mana setiap komuniti dengan negara berkenaan adalah terikat dengannya dan sebarang pelanggaran terhadapnya akan berhadapan dengan hukuman undang-undang sedia ada di negara berkenaan. Belo 1995. Keperluan dan kepentingan etika negara ini dapat dilihat di negara sedang membangun atau negara maju sebagai indikator atau petunjuk kepada kematangan raya negara berkenaan dalam menguruskan kehidupan seharian daripada peringkat raya bawahan maupun pemimpin atasan. Dalam konteks negara, beberapa peringkat yang perlu dibentuk dalam meningkatkan etika dan peradaban negara, iaitu peringkat mengalahkan masyarakat agar sentiasa menjalani kehidupan harian secara beretika dan beradab. Seterusnya, peringkat diagnosis, mengenal pasti masalah dan kekangan yang mengalami pembentukan etika dan peradaban. Kemudian, peringkat intervensi mengatasi masalah dengan kaedah pemulihan dan penyelidikan setempat secara berkala. Ayat sekali, peringkat penilaian mengenal pasti kekuatan dan kelemahan intervensi supaya proses pembaruan dapat dilaksanakan. Kerajaan menerapkan etika dan perkhidmatan awam sebagai panduan perlu diikuti. Kerajaan meletakkan hasrat untuk memberikan perkhidmatan awam terbaik. Teras utama dalam perkhidmatan awam ialah beraja meninggikan mutu perkhidmatan, bekerja dengan penuh tanggungjawab, berusaha mengikis sikap mementingkan diri, berkhidmat dengan penuh muhibah dan kemesraan, bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat
dan pembangunan negara bekerja sama dalam membentaras kelemahan dan musuh negara dan berpegang teguh kepada ajaran agama. Akhir sekali, saya nak menerangkan tentang pasaran. Dalam konteks pasaran, kita perlu menekankan kualiti dalam perkhidmatan atau produk, menerapkan kepuasan pelanggan, transformasi ke arah masyarakat maju, melibatkan diri dalam ala tuju pembangunan negara, mengambil kira etika, nilai, dan integriti, dan memperkukuhkan kedudukan dan daya saing. Antara nilai kualiti yang perlu dibekalkan dalam pasaran yang beretika dan mempunyai peradaban adalah integriti, kejujuran dan ketulusan, profesionalisme, kejujuran, intelektual, kepimpinan, neutraliti, bekerjasama, kreativiti, dan inovasi, serta orientasi pelanggan.